Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel Harian Isnin Poligami. Hai, apa khabar semua? Moga semua sihat-sihat dan bertemu lagi kita dalam channel ni. Dan hari ni Kak Yani nak bawakan satu topik. Okay. Soalan daripada salah seorang sahabat Kak Yani. Dia kata sahabat ni dia belum berpoligami lagi. Okay. Jadi dia kata, Kak, saya sangat takut nak poligami. Saya pernah PM dengan suami. Actually dia adalah seorang wanita yang sudah bertenang dan okey-okey. Taklah tenang sangat, tapi dia dah okey-okey. Dia dah terima suaminya akan berpoligami. Dia dah jumpa dengan wanita isteri kedua. Bakal isteri kedua tu dia dah jumpa. So dia pernah attend juga kelas dan bawa bakal isteri kedua tu datang ke kelas. So dia cerita, dia kata dia tak nak poligami. Dia pernah cakap dengan suami dia yang dia tak nak poligami sebab katanya dia rasa macam sangat takut dengan penyataan Kak Yani yang kata bukan akak ke yang pernah bagi tahu saya ujian itu tidak akan pernah berhenti sampai mati. Kita akan diuji sampai kita mati. So saya tak nak poligami. Saya tak nak nanti saya akan menderita sampai saya mati. Alamak, Kak Yani pun macam wow, statement dia. Okey, wahai sahabat semua, sebenarnya kenapa Kak Yani cakap begini? Okey, kenapa Kak Yani cakap begini? Sebenarnya ujian itu bukan ujian poligami Kak Yani sebut ujian itu. Ujian itu memang tidak akan berhenti sampai kita mati. Contoh, suami tak perlu, suami tak poligami pun katalah suami memang tak jadilah, tak dijodohkan untuk suami kita berpoligami. Adakah dengan tidak berpoligami itu suami dan kita akan hidup bahagia, happy ever forever, kan? Adakah begitu? Tak, kita takkan tahu. Kan? Sebab kita pernah tengok poligami yang negatif. Kita pernah tengok seorang contoh ada cerita yang isteri pertama menerima suami kahwin lain dan kemudian dia ditinggalkan begitu sahaja. So dia rasa macam saya tak nak poligami Kak. Nanti saya akan ditinggalkan begitu saja oleh suami saya. So isunya di sini adalah bukan poligami itu yang salah, kan? Adakah dengan bila Kak ini sebut menderita ujian sampai kita mati itu, adakah ujian itu hanya ujian dalam poligami? Jawapannya tidaklah. Ujian itu barangkali contoh. Ujian katalah suami tak jadi berpoligami. Apa jadi? Suami tak jadi poligami, maka hiduplah si suami isteri dengan anak. Anak sakit barangkali, itu juga satu ujian. Anak memberontak, tak dengar cakap, tukar perangai, itu juga satu ujian. Suami hilang pekerjaan, satu ujian. Kita sakit, satu ujian. Ahli keluarga kita yang bergaduh berterusan bertahun-tahun, berparang-parang, adik-beradik tak nak mengaku kita saudara, mak kita buang kita, itu satu ujian. Atau dia ada ujian juga yang berbeza. Contoh, kita rasa kita sangat bahagia, duit yang kita ada tak pernahnya berhenti, sentiasa mengalir tanpa henti. Itu juga satu ujian kan? Kesenangan itu ujian, kelebihan itu ujian. Apa sahaja yang dalam kehidupan kita ni adalah satu bentuk ujian sebenarnya. So, isunya di sini adalah bukan berpoligami yang menyebabkan kita akan diuji dengan kadar yang terseksa, menderita. Tidak. Ujian itu diberikan untuk Allah. Dua sebab ujian kita diberi kerana dua perkara. Pertama, Allah akan hapuskan dosa melalui ujian kita. Yang kedua, Allah akan tingkatkan darjat iman kita. So dua perkara ni. Kita kan selalu merintih merayu, Allah ampunkan dosa-dosaku, Allah ampunkan dosa-dosaku, ya Allah ampun dosa-dosaku. So ujian itu adalah salah satu kafarah dosa kan? Jadi sebab tu dan penyataan ujian itu tidak akan berhenti sampai kita mati, itu juga bukan Kak Yani yang sebut, tetapi dunia ini memang hanya pinjaman dengan dunia untuk kita diuji dan agar ujian itu menjadi satu platform untuk kita menambah amalan kita. Kan contoh orang diuji dengan
wangnya, rezekinya melambat-lambat. Itu juga satu ujian. Allah nak tengok kita buat apa dengan duit kita tu. Sama ada kita guna untuk diri kita, tukar handbag tak habis-habis, ataupun kita nak bersedekah dan sebagainya. So sahabat semua, jangan risau, berbalik kepada takut nak beri suami kahwin lagi. Okay? Untuk sahabat wanita yang dalam kes inilah, dia memang dah beri dah suami dia kahwin lagi. So untuk sahabat ini, jangan risau, kita sebenarnya sudah berada dalam satu situasi yang suami yang bahagia akan mudah membahagiakan isterinya. Jadi semakin kita beri suami kita apa yang dia mahu kahwin lagi kan, insya-Allah Allah akan gantikan, yang akan menggantikan kebaikan pada kita tu, yang akan menggantikan apa jua pengorbanan kita itu bukan suami kita. Ini bukan suami kita. Sebab dulu Kak ini pun sangka nanti kalau aku bagi suami kahwin lagi, suami aku lebih sayang aku. Tidak sebenarnya. Kita bagi suami kita kahwin lain, mungkin kahwin lagi, dan kemudian yang akan memberikan kebaikan kepada kita itu adalah Allah. Allah yang akan berikan semua kebaikan, semua kehebatan, semua ketenangan, semua kecukupan. Allah yang akan beri. So, ada orang kata, oh hebatnya kau isteri pertama. Yang memberi kehebatan itu adalah Allah juga. Jadi sebenarnya dalam konteks ini, jangan risau bab-bab yang selebihnya tu. Okay? Sekiranya takdir, okay, ada setengah takdir, dia beri suaminya kahwin lain. Okay? Dipindahkan wanita untuk suaminya. Dan kemudian pernikahan berlaku antara suami dan wanita tersebut. Dan kemudian suami ceraikan isteri. Isteri yang pertama tu diceraikan. Dan ada juga setengah tu yang dalam proses untuk berkahwin dengan wanita yang kedua, dia dah ceraikan isteri yang sedia ada ni pun, isteri pertama ni pun dia dah ceraikan dah. Dan mudahlah perkahwinan si lelaki ni dengan wanita yang kedua. So, adakah itu kita kata terseksalah dunia saya, terseksalah jiwa saya, terseksalah diri saya kerana tindakan saya yang membenarkan suami berkahwin lain? Tidak juga. Tidak juga, sebab itulah takdirnya, jodoh antara kita dengan suami kita telah berakhir. Dan jangan risau, next chapter akan datang dalam hidup kita. Barangkali next chapter lebih baik lagi daripada yang sebelum ini. Sekiranya takdirnya Allah tentukan kita bercerai, maka anggaplah jodoh kita telah berakhir dengan suami. Okay? Dan macam yang kita kata sebelum ni, kita respon sahaja apa yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Okay? Wallahualam, Allah nak bagi kita apa, biarkan Allah yang berikan. Okay? So untuk sahabat semua yang rasa saya tak nak poligami, saya tak nak kahwin dengan suami orang, contoh ini dia kisah lain. Saya tak nak kahwin dengan suami orang. Kenapa? Saya takut terseksa, macam yang Kak ini cakap. Mana kau tahu, tentang kau bujang pun terseksa lebih teruk lagi, dek. Gitu. Okay, faham So itu saja untuk video ini. Teruskan menonton dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk terus ikuti video-video yang lain-lain lah lepas ni. Okay. Yang baik itu semua datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada Kak Yani. Harap perkongsian ini dapat manfaat untuk kita bersama-sama. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.